Hi, Assalamualaikum and a very good morning everyone. I'm Teacher Fatin. Saya ajar kelas O2 and O5. But for this PDPR, I'm going to teach all of you and you have to watch this. Okay, so for this first video, we're going to discuss this one. Page 1 to 3, Raya Holiday punya exercises. So, siapa yang tak siapkan lagi, you have to pause this video. Siapkan the exercises dulu, page 1 to page 3, and then baru continue watch this video to check your answer. I think that's all untuk hari ni. We're gonna just discuss rounding off punya topik. So here's the handout. Siapa yang hilang ataupun kucing dia main ke dia punya handout ni, I'm going to share the soft copy. But then you have to print it lah kalau nak print Kalau tak boleh print, kena salin dalam buku atau kertas kajang untuk siapkan, okay? So, hari ni kita akan discuss this one. This one dia tak tulis page, but I've already written it for you untuk Raya Holiday, page 1 sampai page 3, okay? So, for tomorrow, untuk this week punya kelas kan, esok dengan lusa, we're going to continue dengan page 4, 6 dengan 10 lah. Okay, kita akan masuk square dengan square root untuk minggu ni. Kalau kita cepat, kita terus masuk cubes and cube root. Sebab dia lebih kurang sama je square dengan cubes ini. And then, kita akan habiskan these 2 weeks dengan PDPR ni. And for semester break, ada dia punya revision punya exercises. But for the revision exercises ni nanti buat dalam buku ataupun kertas kajang sebab ruang dia tak muat for your workings. Please show your workings. Okay, next. Untuk page 1 and page 2 ni, rounding whole numbers dengan rounding decimal, you have learned during your primary school. So, I think tak ada masalah sangat lah. So, this one, boleh tengok lah, takkan saya nak baca pula satu-satu ni. You can just write if you got it right. Boleh tick betul lah kan. So kalau kita recall balik, kalau 0 sampai 4, we gonna round down. Kalau 5 sampai 9, kita akan round up kan dia. Kita bundarkan ke atas. Boleh So contoh ni dia kata nearest 10, 34 kan. So maksudnya dia nak tengok 3 ni lah. Lepas tu kita tengok kanan dia nombor 4 tu. Kalau 0 sampai 4 kita round down. Sebab tu dapat jawapan 30. Okay. So kalau tak sempat nak check ni, you can just pause this video and then tanda lah. Okay. So 1, 2, 3 I think you don't have any problem. Page number 4 pun tak ada masalah. Okay. Nombor 5 ni dia minta awak bagi the lowest number dengan the largest number. Okay, so dia dah bundarkan. So ni dia dah bagi jawapan dah. Dia dah bagi 8,000. And then dia dah bundarkan kepada nearest 1,000. So 8,000 ni dia dah bundarkan sebenarnya. So apa nombor paling kecil? Nombor paling kecil adalah awak boleh teka lah. Mungkin 7,700. Sebab 7,700 kita bundarkan dapat 8,000. Tapi jawapan yang paling lowest, yang lowest number adalah 7,500. Okay, next one for the largest number, kita boleh teka dulu. Kalau kita buat 8,300, bundarkan still dapat 8,000. Tapi sebab dia nak largest kan. So, paling largest 8,499. Okay, and for number 6, number 6 ni dia minta awak tunjukkan ada 230 ikan dan katak di dalam kolam. Okay, so kita listkan dulu dia punya lowest dengan highest. Okay, so lowest untuk fish ni 130 dibundarkan to nearest 10. So kita akan dapat 125 dengan 134 ni lah. 134 adalah dia punya highest. Okay, sama juga dengan frogs ni. 90 dia dah bundarkan to nearest 10. So paling kecil 85. Paling largest number of frogs will be 94. And then bila kita kalkulate, kita ambil dua-dua largest kan, 134 dengan 94. However, kita still tak dapat 230 ni. Okay, kita hanya dapat 228. Okay, so you can explain lah ini.
your technique to explain. You show that we only got 228 and then explain why cannot be shown unless kita tambah ikan tu 135, katak tu 95. Okay, your explanation penting lah dekat sini. Okay, next page. Okay, so for this one, rounding decimal, kita nak round each of the following numbers to one decimal place. Okay, kena make sure you understand decimal ni apa. Decimal ni adalah perpuluhan. Contohnya 4.7325. Okay, so perpuluhan. Bila perpuluhan, kita cakap dia punya tempat lah. Tempat dia yang keberapa, yang keberapa. So they start after this dot. Okay, so yang ni 7 ni adalah one decimal place. Okay, satu tempat perpuluhan. 3 is two decimal place. Dan seterusnya lah sampai berapa decimal place yang soalan tu minta. And for this one, number 1 dia nak 1 decimal place. Number 2 dia nak 2 decimal place. Number 3 dia nak nearest whole number. So bila nearest whole number, okay, I think number 1 and number 2 ni you don't have any problem. But if you got any problem, just ask your math teacher. Boleh tanya math teachers awak. Okay, so number 3 dia kata nearest whole number. Bila kata nearest whole number, dia nak nombor bulat. So nombor bulat 6 lah. 6 kita tengok sebelah dia. So yang ni kena round up. Sebab number 5 sampai 9 kita kena round up. Okay, kita nak jadikan dia nombor bulat. And then number 4 pun tak ada masalah sebab dia nak price to the nearest dollar. And one more thing, bila we are talking about money, bila money je sebut pasal duit, kita kena bundarkan kepada two decimal place. Kena ingat, bila cakap pasal duit je, 2 decimal place je. This is for money. Okay, and then round each price, lepas tu kita tambah. So dapatlah $18. Okay, done. Kita nak masuk rounding to significant figures. Rounding to significant figures ni I'm going to teach balik sebab this is a new things for you kan. Ada yang baru belajar sikit je kot dah lupa. And one more thing, don't get confused. Significant figures adalah significant figures. Jangan confuse dia dengan perpuluhan. Perpuluhan adalah decimal. Okay, ingat significant figures adalah nombor bererti. Perpuluhan adalah decimal. Benda yang berbeza. So kena tengok soalan tu, dia nak suruh awak rounding kepada apa. Okay, so bila kita sebut significant figures, nombor bererti nombor 1 sampai 9 ni confirm adalah nombor bererti. Okay, contohnya kita dapat 9, 3, 7. So this one adalah 3 significant figures. Okay, but for 0, kita ada few rules untuk 0. Kalau 0 tu berada di hadapan, dia ada before number start kan, before number. Okay, so kalau dia before number, kita declare dia sebagai not significant. So before number dia tak significant. This is short form for significant figures. Okay, contoh dia 0.037. Okay, so 0.037, 0 dekat depan ni kita tak kira dia sebagai significant. Okay, so ada berapa significant figures dekat sini? Kita hanya ada 2 significant figures. Okay, sama juga dengan 0. Kalau kita ada 0.235. Okay, so yang ni kita ada 3 significant figures. So 0 before number adalah tak dikira sebagai significant. Okay, dia tak bererti pun 0 yang dekat depan ni. Kita akan start baca from left to right. So 0 yang in front ni tak dikira sebagai significant figures. Okay, next one, kalau 0 in the middle. So kalau dia berada di tengah-tengah, in the middle. Okay, so kalau dia berada di tengah, kita akan dikira sebagai significant figure. So kalau dia berada kat tengah, dia significant lah. Sebab dia diapit oleh nombor yang significant. So kalau awak ada 2 kawan yang hebat dan awak duduk dekat dengan dia, awak pun akan jadi significant figures.
I mean you gonna be significant to them lah. Significant ni like you are significant for me. Okay, so contoh dia kelas, tak adalah kelas, the number 106 kan. Okay, 106. So ada berapa significant figures kat sini? Kat sini kita ada 3 significant. Okay, so nombor yang berada di tengah akan dikira sebagai significant. Okay, next number, let's say I give you 2007. Okay, so yang ni pun dia ada significant lah. Ada berapa? Ada 4 significant figures. Sebab dekat tengah tu akan dikira sebagai significant. Okay, let's say I give you decimal pula, 0.0203. Okay, so yang depan, 0 dekat depan 2 ni tak dikira 0 in the front or 0 before the number start tak dikira sebagai significant. So kat sini kita hanya kira 203. Okay, so ada 3 significant figures. Okay, and last one. Last one untuk at the end. Okay, so at the end ni dia ada beberapa syarat. Tak adalah beberapa. At the end ni akan dikira sebagai significant jika dia berada di hujung. Significant kalau dia decimal. Decimal dan di hujung bukan di hadapan. Significant kalau dia decimal. Kalau dia whole number, dia tak dikira significant. Okay, contohnya 0.050. Okay, so belakang kan, dia belakang titik perpuluhan. Belakang titik perpuluhan 0 yang ni pun, sekejap, this one kan somehow, okay, 0 yang ni pun dia berada di belakang titik perpuluhan. Tapi sebab dia dekat hadapan, so dia tak dikira significant. Kita akan start dengan 5. 5 yang first. 5 adalah yang pertama. So ni first significant, yang ni yang second. Okay, so kat sini ada 2 significant figures. Okay, let's say I give you 11.0. Kalau yang ni dia akan dikira significant sebab dia dah start dengan nombor 1 kat depan ni. Kita dah start baca dekat sini. So dia dikira di hujung decimal place. Yang ni baru significant. Okay, kalau confuse, awak confirm balik dengan your maths teacher kalau ada apa-apa soalan lah. And okay, so kat sini ada 3 significant lah, 110. Okay, let's say, so soalan dia akan cakap, the question akan suruh kita bundarkan. Okay, contoh dia suruh bundarkan. Dia nak awak bundarkan kepada 43.72. Okay, contoh kan. Dia nak awak bundarkan kepada 3 significant figure. So macam mana kita nak bundarkan? Kita bacalah dulu kat mana 3 ni. Ni 1, ni 2, ni 3. Ni 3 significant figures kita. So bila kita nak bundarkan, kita tengok sini. Okay, so jawapan dia akan jadi 43.7. Okay, this one kita round down lah sebab nombor 2 kat sebelah dia. Okay, contoh lain kalau dia bagi 0.0, that should be 0. 0.0275. Okay, so dia nak awak round to 2 significant figures. Okay, so kat mana 2 significant figures, awak kena identify dulu siapa 2 significant ni. So 0 dekat depan tak dikira. So this one the first one, this one the second one. So kita 7 ni lah. Okay, so kita tengok sebelah dia ni. Okay, so kena round up. So jawapan kena tulis juga 0 ni, 0.028. Okay, kena tulis juga yang depan tu, jangan tak tulis sebab rumah dia memang yang ni still rumah per 100 kan. Okay, next one, last example. Katakan dia bagi 193.7. So yang ni dia nak 1 significant figure. Okay, bila dia kata 1 significant figure,
Kita baca dari kiri. So bila baca dari kiri, satu ni lah, this is the first one. Kita tengok 9 ni, so kena tambah kan. Okay, so dapat jawapan dia 200. Okay, 200. Kenapa 200? Sebab satu tu dia dekat rumah 100. So bila awak bundarkan akan dapat 200. Okay, 200 ni dikira sebagai one significant figure. Kita dah bundarkan, dah siap bundarkan dah. But jangan tulis 200.0. Kalau tulis 0.0 ni, dia dah kira 4 significant figures. Kalau ni dia dah kira 4 significant figures. So kena careful. Rumah dia satu tu rumah ratus, rumah hundreds kan. So 193 bila kita bundarkan to one significant figures, jawapan dia jadi 200. Okay, bila kita dah bundarkan, jawapan dia jadi 200. Okay, next. So before kita discuss rounding to significant figures, and after my explanation tadi, please check your answer dulu. Siapa yang tak siap lagi, siapkan dulu. And then check your answer based on apa yang saya ajar tadi, okay? So after you dah check answer, baru tengok video ni. So boleh pause dulu and then baru continue watching this video untuk check your answer betul ataupun tidak. Okay, so for the first question, round to one significant figures, okay? So you can look at the answer. So contoh D dengan E ni. D dengan E ni, dia nak one significant figures kan. So after titik perpuluhan tu dah tak perlu tulis. Sama juga dengan E ni, 184.23. So kita tulis 200. Okay, walaupun 200, tapi nombor yang dekat belakang tu kita memang 2 tu rumah dia 100. So kena letaklah 00 tu. Walaupun soalan dia one significant figure. Okay, so kena hadam benda ni sebab selalu soalan bila nanti dah masuk form 2, form 3, soalan akan banyak point-point kan. And then the question will ask you to give the answer in 3 significant figures contohnya. So you have to round off lah. Okay, next one, number 2. Untuk number 2, yang ni adalah dia nak the least and the greatest. So untuk Halabi ni 900, so jadi 850 dengan 949. Yang ni pun sama, dia dah bagi jawapan, which is dia dah bundarkan dapat 900, and then dia nak to one significant figure kan. Dia dah bundarkan kepada one significant figure. Apa soalan yang boleh jadi? So 850 sampai 949. Okay, untuk hook ni 645 sampai 654, which is kalau kita bundarkan nombor daripada 645 ni, bundarkan 645 to two significant figure, akan dapat 650. And for 654, we round to two significant figures, kita dapat 650 juga. And last one, Handleton, 1045 sampai 1054. Okay. Next one, number 3 kepada two significant figure. Okay, boleh tengok jawapan. Kalau ada soalan atau ada keraguan di dalam hati awak, boleh tanya dekat your maths teacher. And for number 4, tanya tau. Tak tanya, awak tak tahulah jawapan dia. Malu bertanya sesat jalan. Ni kalau dekat rumah ni, tak tahu dah nak balik maktab. Okay, tiba. Nombor 4A kita nak. Nombor 4 ni dia minta awak bundarkan kepada yang distated lah. So, this one, contoh kan, nombor berapa yang tadi saya tengok? Nombor 4, S ni. Dia nak kepada 3 significant figure kan. Okay, sama juga R ni. So, yang depan tu kita tak kira kan. So, kita start dengan this is the first one, this is the second one. So, bila bundarkan, dapatlah balik jawapan yang sama. Dapat balik soalan dia tu kan. Okay, kalau S, dia nak 3. 1, 2, 3. So, bila bundarkan, kan kat sini kita tambah kan. So, dapatlah 0620. Tapi sebab dia minta 3, that's why kita kena letak juga 0 kat belakang. So, kena be careful lah siapa yang buat 0.062 tu, jawapan awak salah lah. So, kalau dia kata 3 significant figure, kena letak 620. Tapi jangan confuse pula.
Jangan confuse dengan macam N ni kan 30. Yang ni sebab memang dia punya 3 tu memang rumah dia tu. Rumah dia adalah rumah puluh. Okay. And last question. Ada 500 car, there are 500 cars in the park to one significant figure. So yang ni dia maksudkan adalah dia dah bundarkan lah. So 500 paling sikit akan jadi 450 lah kan. 450 to 500 paling besar 549. Okay, dibundarkan kepada one significant figures kan. Dapatlah 500 ni. Okay, so ini probability nombor dia lah. Mungkin 450, 451 sampai 549. Okay. So, dia tanya apa least possible number of car kalau ada 700 car in the car park. So, 700 ni pun dia dah bundarkan dah juga. So, maybe dari 650 sampai 749. Okay. There are 500 in cars in the car park. What is the least possible number that could enter the car park? So that there are 700. Okay. So kalau least possible number, kita akan ambil paling kecil tolak paling besar. Okay. So dekat sini paling kecil, maksudnya untuk 700 ni paling kecil dia 650. Tolak yang paling besar untuk 500 ni. So tolak 549 lah. Okay, sebab dia nak least possible number. Dia macam nak anggar-anggar je. Okay, so dia nak list, kita ambil paling kecil untuk 700 ni, which is 650 minus dengan 549. So akan dapat 101. So 101 possible numbers of car yang boleh masuk dekat car park tu. Okay, so that's all for today. And make sure untuk platform hantar kerja kan, I have already give you the handout. So nanti ambil gambar and submit lah. Based on your maths teacher, dia suruh submit kat mana and then that's all rasanya. Tak ada homework hari ni, tak ada exercises. So esok kita akan sambung dengan page 4 dengan page 6. Okay, that's all. Thank you for watching this video till the end. Assalamualaikum. Bye.